Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sambung lagi kita pada malam ni bacaan kitab Muniyatul Musalli. Kita masuk rukun yang ke-11, tapi rukun yang ke-10 yang ke-11 ke-13, ke-12 tu tak habis lagi, sikit lagi yang ke-12. Kemudian masuk yang ke-13, betul habislah malam ni insya-Allah. Rukun sembahyang yang ke-12 memberi salam. Kita dah bahas sebelum ni. Memberi salam yang pertama sekurang-kurangnya Assalamualaikum, dan yang akmalnya Assalamualaikum warahmatullahi. Macam inilah juga akmal Assalamualaikum warahmatullahi ni. Macam itulah juga akmal ataupun sempurnanya ketika khatib memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi juga. Itu yang sempurna. Sebab memberi peluang pada makmum, ramai pula tu solat jemaat, untuk jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau awal-awal lagi dah khatib dah bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis cerita habis, tak boleh nak buat apa dah. Apa makmum yang ada tu nak jawab apa? Jawab itu jugalah Waalaikumsalam. Lebih ke Waalaikumsalam warahmatullahi. Jarang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tak, jarang. Biasanya lah. Sebab itu afdalnya bagi pendek untuk dijawab lebih oleh orang. Sebab jawab tu wajib, fardu. Kita bahas berkaitan dengan salam lebih kurang serba sedikit. Kita bahas berkaitan dengan salam, nak bagi salam, cara memberi salam yang betul. Kemudian makhraj huruf ataupun huruf-huruf tu kenalah sempurnakan. Kemudian yang kita bahas juga berkaitan dengan Assalamualaikum ni sebenarnya sama je dengan Waalaikumsalam. Bezanya terbalikkan je. Assalamualaikum terbalikkan jadi Waalaikumsalam. Sambung Waalaikumsalam. Assalamualaikum dengan Waalaikumsalam tu adalah perkataan yang sama, beza tukar tempat aja. Kemudian kita bahas juga berkaitan dengan Assalamualaikum, jawab Assalamualaikum pun boleh. Sah jawapan tu. Assalamualaikum, sah. Bukan afdal tapi sah. Dan boleh juga Waalaikumsalam, jawab balik. Boleh, sah. Bukan cerita sembahyang. Ni cerita sembahyang dan cerita luar sembahyang, dua-dua. Sembahyang pun boleh. Sembahyang juga boleh. Dengan maksud Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari segi keharusan boleh. Maknanya sah sembahyang dia. Dia cuma terbalik. Dia tak wajib tertib. Sunat je tertib assalam dulu baru alaikum. Macam tu juga di luar sembahyang. Bagi Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam, itu yang terbaik. Assalamualaikum bagi, jawab Assalamualaikum pun boleh, harus. Waalaikumsalam bagi, jawab Assalamualaikum boleh, terbalik habis semua hukumnya harus. Cuma yang terbaik, afdal, yang kita dah amal sekarang dah cukup baik dah, jangan ubah-ubah. Kemudian kita bahas pula 2 kali. Maksudnya kat sini memberi salam pertama yang 2 kali. Sekali ke pihak kanan dan sekali ke pihak kiri.
Dari segi berpaling sunat, dari segi sebutan Assalamualaikum yang pertama rukun, yang kedua sunat hay'ah. Dari segi berpaling kiri kanan, dua-dua sunat hay'ah. Itu pun kita dah bahas. Caranya dia kata kat sini sehingga kelihatan pipinya bagi orang yang duduk kat belakang. Bukan sekadar macam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, macam lebih kurang. Tidak, biar orang belakang nampak pipi dia. Itu yang afdal lah, afdal. Okey, habis kat situ. Kita berhenti kat situ kan, baru ni. Kemudian kemudian kata pengarang, dan sunat meniat memberi salam atas orang yang ia berpaling kepadanya daripada malaikat dan yang mukmin ins. Ins tu. Kalau yang Jawi apa? Ins juga Ins juga peliklah sikit. Kalau yang berpaling kepadanya daripada malaikat dan mukmin alif nun sin. Kalau yang Jawi itu payah sikit tu. Apa benda? Anas, ans, uns, apa benda ni? Tapi kalau yang Rumi, ins juga. Apa benda ins? Tapi dia bagi kurungan bagi kurungan tak aci dah bagi tahu. Maksudnya manusia. Ialah ins tu manusia, insan. Ins lah tu. Dari kalangan manusia, insan, manusia. Maksudnya sunat, maknanya sunat niat bagi salam kat orang sebelah. Orang sebelah, sama ada orang sebelah tu orang ins, ataupun jin kalau ada, ataupun malaikat. Sunat niat bagi salam. Assalamualaikum tu niat bagi salam dekat orang sebelah, ataupun jin sebelah, ataupun malaikat kat sebelah, kalau ada malaikat. Sunat macam tu. Risau kat takut dia jawab. Orang tak ada, kita duduk tepi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dinding. Tiba dia waalaikumsalam. Jam juga. Tapi memang sunat niat macam tu, sunat. Walaupun dia sedikit hukum fiqh ni, walaupun sunat niat bagi salam, tapi dia wajib niat ataupun wajib qasad zikir. Dia tak boleh assalamualaikum dengan niat nak bagi salam, tak boleh. Yang ini kita bahas dalam dia bersin dalam sembahyang, kemudian dia alhamdulillah, tak ada masalah, memang sunat pun. Bersin di luar sembahyang dan dalam sembahyang memang sunat alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun dalam sembahyang. Sebab dia puji Allah. Dalam sembahyang ni ayat Quran, zikir dan doa. Itu termasuk zikir lah, puji Allah. Cuma orang sebelah jawab yarhamukallah. Orang sebelah batal. Sebab kita sunat jawab bila orang kata alhamdulillah, kita sunat jawab yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah merahmati kamu juga. Jadi yang batal tu ka tu. Yarhamukallah. Ka tu yang batal. Ka tu engkau. Engkau orang, bukan engkau Allah. Kalau engkau Allah tak apa. Jadi yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, merahmati kamu, engkau. Dia kata dekat orang sebelah, maknanya dia telah bercakap dengan orang sebelah. Batal. Batal. Walaupun dia mendoakan orang sebelah, tapi kau tu, kau dia panggil dhamir khitab. Kau tu ganti nama kedua, bukan ganti nama ketiga. Ganti nama ketiganya dia. Tu ketiga. Ganti nama pertama dia, ni ganti nama kedua kau. Bila ganti nama kedua dengan maksud orang tu mesti ada kat situ, baru boleh guna engkau, kan? Baru boleh guna engkau. Kalau orang tu tak ada situ, tak boleh panggil engkau, kena panggil dia. Kalau orang tu tak ada situ, apa Man duduk mana sekarang ni? Man lama tak jumpa. Oh dia duduk, nampak dia. Sebab dia tak ada kat situ. Kalau sebab dia tak ada situ, jadi bila dia bukan dalam perbincangan, dia boleh panggil dia. Sama ada di situ ataupun mungkin duduk jauh sikit. Kau tengok tu. Kau tengok Man tu. Dia duduk mana? Boleh lah, sebab dia bukan duduk di situ, dia duduk di sana. Bukan cerita pasal secara direct. Tapi kalau engkau, dia kena direct kat depan. Dia kena direct, maksud cerita pasal orang tu. Jadi bila dia kata yarhamukallah, batal. Sebab ka tadi. Macam tu juga assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas kamu. Kamu, kom tu samalah. Ka tu seorang, kuma tu dua, kom tu ramai. Ganti nama yang kedua juga, dhamir khitab juga. Jadi bila kata assalamualaikum dengan niat nak bagi dekat orang sebelah, dia boleh membatalkan solat. Dia ada dua pendapat.
Pendapat yang pertama tak boleh, tak batal sebab dah kum dan mim tu jadi dah habis sembahyang. Tapi pendapat yang kedua ni lagi kuat, batal juga sebab dia niat nak doa untuk orang tu, orang sebelah. Macam mana dia doa ya rahmukallah tadi? Kalau assalamualaikum tu tak batal, ya rahmukallah pun tak batal juga. Jadi oleh kerana itu kena niat qasad zikir dan nak bagi tahu. Macam contohnya macam assalamualaikum tu, assalamualaikum warahmatullah tu, masa berpaling assalamualaikum warahmatullah, niat nak bagi salam dekat dia dan niat zikir. Macam tu lah. Cuma susah lah, macam mana nak zikir? Sah ke? Susah. Cakap senang, susah nak niat zikir. Cuma itulah hukum fiqhnya. Niat zikir serta i'lam dalam kitab. I'lam tu i'lan lah, nak bagi tahu. Dan jika sunat diniatkan salam tu kepada jemaah di kiri kanan, pada jin-jin Islam malaikat yang solat sama-sama. Jika ada orang dekat sebelah, orang tu tak wajib jawab, sunat aja jawab. Orang sebelah tu sunat jawab. Sedangkan kita tahu bila bagi salam, hukumnya wajib jawab. Assalamualaikum wajib jawab. Tapi assalamualaikum dalam sembahyang, orang sebelah sunat jawab. Sunat jawab macam mana tadi? Jawab dengan assalamualaikum juga. Bukan jawab dengan waalaikumsalam. Bolehlah jawab dengan waalaikumsalam, tapi jawabnya dengan assalamualaikum. Sebab dah sebut awal-awal baru ni, minggu lepas. Bagi salam assalamualaikum boleh jawab dengan assalamualaikum. Bagi assalamualaikum boleh jawab dengan waalaikumsalam. Itu yang afdal. Bagi waalaikumsalam boleh jawab dengan assalamualaikum. Bagi waalaikumsalam jawab dengan waalaikumsalam. Semua boleh. Boleh dari segi harus boleh. Jadi dalam sembahyang afdalnya bagi salam assalamualaikum jawab dengan assalamualaikum. Hanya dalam sembahyang je afdal. Luar sembahyang afdal jawab waalaikumsalam. Jadi maknanya kat sini tapi hukum jawab jadi sunat, bukan wajib. Di luar sembahyang hukum jadi wajib. Wajib pun terbagi kepada dua. Kita dah sebut sebelum ni kan, bagi salam di luar sembahyang. Bagi itu sunat, jawab tu dua hukum. Satu fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu tu wajib, dua-dua wajib. Kalau dia ada seorang, dia wajib jawab fardu ain sebab dia seorang. Nak agak kat siapa? Tapi kalau lah ramai ada, seorang jawab, yang lain terlepas. Dia sebenarnya sama dengan makan sebenarnya tau. Saja kita tarik ke situ. Makan, sunat baca bismillah. Sunat baca. Sunat apa? Sunat aini ke sunat kifayah? Ke tak pernah dengar sunat aini, sunat kifayah? Sunat ain, dia sama je. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain setiap orang wajib. Fardu kifayah, mana-mana yang dah buat, yang lain terlepas kan? Sunat sama lah. Sunat aini, setiap orang sunat. Sunat kifayah, seorang dah buat sunat, yang lain tak ada sunat dah. Sama je, cuma beza wajib dengan tu je. Macam kita nak ambil wuduk, bismillahirrahmanirrahim, tu sunat. Orang kat sebelah nak ambil wuduk juga. Orang kat sebelah kita nak ambil wuduk juga, buka paip, dia sunat bismillah. Kita dah bismillah, dia sunat juga. Dia sunat, namanya sunat ain atau sunat aini. Tapi ada yang sunat kifayah, antaranya korban. Dalam satu rumah, semua ramai, dia panggil sunat kifayah. Sunat kifayah, sunat muakkad tapi yang kifayah. Seorang dah buat, terlepas tuntutan makruh kalau tak buat. Siapa yang tak buat korban dalam satu rumah, semua tak buat, semua makruh. Seorang je buat dalam rumah tu, yang lain tak makruh dah. Sebab seorang ni dah buat, dia panggil sunat kifayah juga. Satu lagi sunat kifayah, makan. Makan bukan sunat ini tau. Bismillah ketika makan, bukan sunat ini, sunat kifayah. Maknanya seorang baca bismillah, yang lain terlepas kemakruhan makan tak baca bismillah. Kalau dia bismillah juga baguslah. Cuma kalau dia makan, ramai-ramai makan, semua makruh. Seorang makan dan dengan syarat dia baca kuatlah sikit, bismillahirrahmanirrahim, macam itulah makan. Yang lain makan tak bismillah pun tak makruh. Yang baiknya bismillah juga, tapi dah tak makruh dah. Dia panggil sunat kifayah, kalau tak pernah dengar lah, sunat kifayah. Jadi bila bagi salam, orang kat sebelah tu tak wajib jawab pula, jadi sunat jawab. Sedangkan di luar sembahyang, bagi salam sunat, jawab tu wajib. Kalau dia seorang, wajib aini. Kalau dia ramai-ramai, wajib kifayah. Dengan maksud seorang buat, jawab salam, yang lain tak payah. Tak payah tu dengan maksud buat pun bagus. Bukan tak payah tu tak payah terus. Buat pun bagus. Macam jenazah kan, uruskan jenazah. Sebahagian dia buat, yang lain tu tak payah. Fardu kifayah kan, uruskan jenazah. Tapi kalau semua buat, semua reti buat, lagi bagus. Tapi tak bolehlah semua tu nak buat.
Macam mana nak buat semua? Jenazah ada seorang. Pekerja orang yang nak buat tu ada 20 orang. Mana boleh? Cuma kalau nak suruh semua buat, semua boleh. Cuma cukup lah tu 2 orang. Kenapa nak ramai-ramai? Macam tu lah. Tu perumpamaan dia. Jadi memberi salam dalam sembahyang, memberi salam kat orang sebelah, niat nak memberi salam kat orang sebelah ketika salam tu hukumnya rukun. Betul, yang pertama rukun, jawab tu sunat. Jadi kalau orang tanya, bilakah hukum sunat jawab salam? Bilakah hukum sunat jawab salam? Bukan wajib. Ketika dalam sembahyang, orang dia makmum ataupun dia imam, tak kisahlah, dia bagi salam, dia niat bagi salam kat orang sebelah sunat jawab salam, bukan wajib aini ke wajib kifayah, tak. Sunat jawab salam, dan sunat jawab salam dengan assalamualaikum juga, bukan sunat jawab dengan waalaikumsalam. Di luar sembahyang, assalamualaikum, jawab assalamualaikum, harus, boleh, tak ada masalah. Di dalam sembahyang, bagi assalamualaikum, jawab assalamualaikum, afdal. Okey. Jadi maknanya bagi imam, ketika kalau dia nak niat zikir sekali dengan niat nak bagi salam, dua-dua, ketika dia assalamualaikum warahmatullah, dia niat nak bagi kat jin, malaikat, orang sebelah, orang yang sebelah sampai sana, orang belakang, belah sini. Okey. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, niat nak bagi kat jin belah sini, malaikat belah sini, makmum yang bawah belakang ni lah, sebelah belakang. Okey. Makmum pula yang duduk belah sini, assalamualaikum warahmatullahi, ke sana. Maknanya kalau makmum tu ada, kalau makmum sebelah makmum tu ada orang, niat nak bagi orang tu lah, terus sampai ke sana, dan ke sana, tapi ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi, niat nak jawab salam imam, sebab imam duduk belah kiri dia. Yang belah sini pula, imam bagi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yang ni pula assalamualaikum warahmatullahi, niat nak bagi imam, nak jawab salam imam, sebab imam duduk belah situ. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, baru niat nak jawab salam yang belah makmum yang belah sini. Ada tak kita buat itu? Dalam kitab tu buat. Dan sunat meniat memberi salam atas orang yang ia berpaling kepadanya. Orang daripadanya, malaikat, ia juga malaikat, dan yang mukmin, ins dan jin. Manusia dan jin. Jadi memang sunatlah buat. Kalau boleh buat. Kalau tak boleh, tak apa lah. Nak macam mana? Kita kata, iya ke? Rupanya bagi salam kat orang sebelah. Habis tu dia nak jawab waalaikumsalam lah. Tak, jawab assalamualaikum. Jawab assalamualaikum juga. Masa jawab assalamualaikum warahmatullahi, niat nak jawab yang orang sebelah. Dan sunat meniat keluar daripada sembahyang. Ini Tok Guru tak bagi ni. Saya ingat lagi pesanan Tok Guru dalam kitab Iqna', masa kami mengaji kitab Iqna' dulu, awal-awal lagi. Dan sunat meniat keluar daripada sembahyang pada salam yang pertama. Jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Maka hendaklah niatnya itu berserta dengan alif assalam. Sekurang-kurangnya lah. Orang kata permulaan, kena niat keluar. Tapi assalamu boleh niat je. Tapi bermula jangan sebelum. Jangan sebelum. Tapi Tok Guru tak bagi amal. Dalam kitab Iqna' ada cerita pasal ni. Iaitu Tok Guru tak bagi sebab bila niat keluar sembahyang, sebelum batas sembahyang. Batas sembahyang. Jadi dia fil alamin innaka hamidum majid. Niat keluar sembahyang, niat keluar sembahyang dulu. Niat keluar sembahyang, assalamualaikum, batas sembahyang. Jadi baik jangan buat hal lah. Tapi dalam kitab kata sunat lah. Sunat meniat keluar daripada sembahyang. Dia kata macam mana nak sembahyang niat, nak keluar apa niat? Kan? Nak keluar apa niat? Perkara yang halal dengan takbir dan niat jadi haram. Nak jadi halal balik yang haram tu, niat juga, kan? Nak masuk sembahyang, semua halal. Makan halal, minum halal, bergerak halal, melompat halal, semua halal. Ketika sebelum sembahyang, bila Allahu Akbar, niat nak sembahyang, niat sembahyang apa-apa sembahyang, dah haram melompat, haram berjalan-jalan, haram makan, haram minum. Sebab tu nama takbiratul ihram. Jadi lepas salam jadi halal balik. Boleh makan, boleh melompat, boleh berguling, boleh, semua dah boleh dah. Jadi masuk niat, takkan keluar tak niat. Kerana sebahagian ulama', sebahagian kecil ulama' mengatakan niat tu wajib. Siapa tak niat keluar, dia akan batal sembahyangnya ketika dia bangun ke, dia berjalan ke, dia bercakap ke, dia berpaling ke, batal. Sebab dia bagi salam tanpa niat. Sebahagian kecil ulama'. Jadi untuk meraihkan mereka yang mengatakan tanpa niat keluar sembahyang,
Bila dia gerak batal. Assalamualaikum warahmatullahi, tak keluar lagi, kena niat keluar. Macam mana? Allahu Akbar, tak niat sembahyang, masuk sembahyang tak masuk, macam tu keluar. Oh, macam tu juga keluar. Keluar sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, tak niat keluar, tak keluar. Tiba-tiba dia pun tengok dada dah tak menghadap kiblat, batal sembahyang dia. Sebahagian kecil ulama dia bahas dalam kitab Iqna. Jadi kerana itu wajib niat. Kalau tak niat tak boleh. Macam tu. Maknanya ayat dia macam ni. Yang ke-13 rukun sembahyang, yang ke-12 rukun sembahyang, memberi salam berserta dengan niat keluar sembahyang. Jadi untuk meraih mereka, maka dalam kitab kita dia ambil, dia kata sunat. Macam itulah. Bila ulama mazhab lain kata wajib, automatik mazhab Syafi'i kata tak wajib. Mazhab lain kata wajib, automatik dia ada hukum, iaitu menjadi sunat, naik martabat sunat. Dia memang mazhab Syafi'i memang macam tu. Malah bukan mazhab Syafi'i, mana-mana mazhab. Mana-mana mazhab juga. Mazhab Hanbali solat berjemaah fardu kifayah, ada ulama mazhab Hanbali kata fardu ain. Tu fardu ain. Dengar azan kat rumah tak datang sembahyang, dosa. Berdosa. Sembahyang kat rumah sah tapi berdosa. Ada mazhab Hanbali juga yang sebahagian kecil sangat mengatakan bukan fardu ain, syarat sah sembahyang. Dengar azan tak datang sembahyang, tak sah sembahyang kat rumah. Mazhab Syafi'i sebagai meraihkan, mazhab Syafi'i tak. Sebagai meraihkan, maka jadi sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Jadi sunat muakkad. Malah ada kalau itu mengikut pendapat siapa tu? Imam Rafi'i. Imam Nawawi kata fardu kifayah. Tapi mazhab Hanbali kata fardu ain. Malah sebahagian pada mazhab Hanbali kata syarat sah sembahyang. Oh Allah, jam gitu. Tapi ada syarat lah. Syaratnya iaitu azan, tempatnya, rumahnya dengar. Dia dengar azan tu. Dalam keadaan tak pakai speaker. Azan yang normal, tanpa speaker, tanpa apa, sekuat mungkin. Jarak mana yang dengar? Jarak tu, semua tu, radius tu, siapa bunyi azan tak datang sembahyang dekat masjid, tak sah sembahyang dia. Mazhab Hanbali. Jadi sebagai meraihkan ulama-ulama mazhab lain, mazhab Syafi'i ambil, dia naikkan pangkat, dia naikkan martabat daripada sebenarnya boleh je sembahyang kat rumah, walaupun sebelah masjid sekalipun. Naik, ada sebahagian kata sunat muakkad, sebahagian kata fardu kifayah. Yang lain dah buat, sebahagian dah buat, yang lain tak payah. Habis. Masuk kita bab tertib, bab yang terakhir, rukun yang terakhir, yang ke-13. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Tertib, yang ke-13, tertib seperti barang yang telah tersebut. Ni barang yang dah sebut sebelum ni tertib dia. 12 lah maksudnya. Yang terkandung atas, disertakan niat dengan takbiratul ihram dan beserta keduanya dengan qiyam. Masya Allah, ayatnya berbelit-belit. Kita baca dulu. Dan Fatihah dan tasyahud. Qiyam dan Fatihah. Salah koma tu. Sekali lagi. Tertib seperti barang yang telah tersebut, yang terkandung atas, disertakan niat dengan takbiratul ihram, berserta keduanya, kedua niat dan takbiratul ihram tadi dengan qiyam dan Fatihah. Satu cerita. Yang kedua, dan tasyahud dan selawat dan salam berserta dengan duduk pada tasyahud. 4 rukun pula ni. Maka tertib itu yang lain daripada tadi tu. Yang lain. Yang pertama, sebelum kita bahas ayat yang susah ni, yang pertama, tertib maksudnya yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Itu maksud tertib. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Jadi tertib ni penting dalam ibadah kita. Malah tertib juga penting sangat, sebab dia mempunyai macam-macam peringkat. Ada tertib dari segi sunat, ada tertib wajib, ada tertib makruh. Tertib tu yang viral baru ni, tertib wali, kahwin tanpa wali. Sedangkan tertib wali apa? Tertib wali yang viral baru ni. Alang-alang kita masuk dulu isu semasa. Tertib wali maksud nak kahwin ni, perempuan nak kahwin. Pertama ayah, yang kedua datuk, dan ke atas. Biasa ayah datuk, moyang dah tak ada dah. Biasanya dua tu lah kita kata. Lepas tu adik-beradik lelaki, seibu sebapa, kan? Dan adik-beradik lelaki seibu sebapa. Kemudian adik-beradik lelaki sebapa, yang seibu tak jadi. Okey, adik-beradik lah, adik-beradik lelaki. Kemudian yang mana dulu? Bapa saudara kan anak saudara dulu? Kita akan kata bapa saudara kan? Sebenarnya anak saudara dulu. Anak saudara dulu. Dia punya tertib.
Kemudian bapa saudara. Kemudian yang terakhir sepupu. Sepupu belah laki, belah ayah. Padahal sepupu tu boleh kahwin ni. Tapi boleh jadi wali juga. Dengan maksud tak ada ayah Tok Wan. Apa ni Tok Wan lah. Tak ada Tok Wan atas tak ada, semua adik-beradik laki. Belah ayah ni. Tak ada adik-beradik laki, semua tak ada, perempuan je, anak saudara. Belah laki jugalah semua ni. Belah ayah. Semua belah laki, belah perempuan tak jadi. Kan? Lepas tu bapa saudara. Lepas tu sepupu pun semua belah laki, belah ayah, belah laki. Tiba-tiba ayah dia langgar tertib. Dia pergi ambil anak saudara, mudah kau tim sikit. Kau cerita banyak, aku nak kahwin ni, kau jadi wali. Nah, ambil lah 2-3 ribu. Kau buat belanja nanti. Baru umur berapa? 20, 25. Boleh lah. Yang nak kahwin tu umur 40 kan? Katalah. Anak saudara dia sekeh-sekeh aja. Kau ikut aja. Jadi dia langgar, sedangkan dia ada ayah. Boleh ke? Tak boleh. Macam tu juga tertib daripada ayah kepada wali hakim. Boleh ke langgar-langgar macam tu? Lompat terus? Tak boleh juga. Tapi dia ada syarat-syaratnya. Kalau macam mana kalau dia ada ayah, elok-elok ada ayah, malah dia duduk dengan ayah dia. Lagi best ni. Dia duduk dengan ayah dia. Sebab ada hukum yang mengatakan jika jauh lebih 2 marhalah, ayahnya tak boleh datang, boleh pakai wali hakim. Ayahnya boleh berwalikan hakim, boleh pas, boleh wakil dekat wali hakim kalau lebih 2 marhalah. Sebab ayah dia tak boleh nak datang. Maka dia guna hukum tu, ayah dia dengan dia. Tapi dia lari 2 marhalah. Tiba-tiba tak ada wali. Baru ke tak ambil isu semasa? Baru jadi. Dia duduk dengan ayah dia, tapi dia lari lebih 2 marhalah sebab dia nak kahwin pakai wali hakim. Sedangkan pakai wali hakim memang boleh. Sedangkan pakai wali hakim ni bukan boleh 2 marhalah. Duduk dalam rumah tu pun boleh. Dia panggil wali ingkar. Ayah tak nak kahwin dengan dia, masuk mahkamah, duduk akhir sekali mahkamah kata boleh kahwin. Kalau ayah kau tak nak, wali hakim. Dalam rumah pun boleh, dalam kampung pun boleh. Tak semestinya keluar. Sekarang ni dia duduk sekali, cuma dia buat lari anak tu. Dia buat lari, bukan nak buat lari. Anak tu sendiri pergi keluar. Kalau buat lari tu macam paksa pula. Tak, dia dengan sukarela pergi keluar, kahwin kat luar. Dia kata dia tak ada wali sebab ada pakai wali hakim, sebab ayah dia duduk lebih 2 marhalah. Boleh tak? Tapi memang ada hukum lebih 2 marhalah, memang boleh pakai wali hakim. Tapi yang ini bukan 2 marhalah, pergi 2 marhalah. Kat situ dia masalah lah sikit. Atau sebab ayah dia sebab dia menjauhi, lari daripada ayah dia. Dia lari lebih 2 marhalah. Kalau kata boleh, sebab banyak hukumnya kata boleh kan. Kita tak nak bincang hukum, nak bagi soalan je. Nak bagi soalan je ni. Sebab baru viral, tunggulah settle dulu. Tunggulah mufti settle dulu, baru viral ni. Kalau boleh, pergi lebih 2 marhalah, pergi Thailand, pergi mana. Lepas tu kata wali tak ada, wali duduk jauh, lebih 2 marhalah, boleh pakai wali hakim. Boleh. Macam mana kalau buat lari ayah? Bukan buat lari anak. Duduk rumah tu juga, kahwin dekat rumah tu juga. Lepas tu seorang ni kata, Pakcik saya belanja pakcik, jom. Pergi mana? Kita pergi Danok. Kita pergi mana-mana. Jom nak, saya belanja full. Sedangkan kawan dia ni nak kahwin dengan anak dia. Dia buat lari ayah, bukan buat lari anak. Powak pergi mana-mana lah. Pergi Thailand lah. Tak kisahlah pergi mana. Pergi sana seminggu. Anak dia ni kahwin dengan lelaki idaman dia, pakai wali hakim, wali lain. Boleh tak? Sama je hukum, sama je cerita tadi. Cerita pertama, dia budak tu, perempuan tu yang lari, yang pergi jauh-jauh. Yang kedua, buat lagi ayah pergi jauh lebih 2 marhalah. Sama kan? Kalau berlaku kes yang kedua, iaitu dia elok-elok, tiba-tiba ada orang nak belanja, dia pergi seminggu, balik-balik tengok anak dah kahwin, dia kata macam mana? Boleh lah, ayah duduk 2 marhalah. Ayah duduk jauh 2 marhalah daripada saya. Jadi saya boleh lah kahwin pakai wali hakim ke wali yang lain-lain. Tak sah kahwin kau. Dia kan cakap macam tu. Kurang ajar aku elok-elok duduk rumah, kau bawa aku pergi jauh-jauh 2 marhalah. Sama lah kalau anak perempuan tu yang pergi. Sama je. Yang tu boleh tak? Habis yang orang tak semayang orang yang duduk kahwin dekat jauh-jauh tu macam mana? Yang mana dia duduk dengan ayah dia. Cerita yang duduk dengan ayah. Bukan dia duduk Amerika, duduk Syria sebab belajar, tiba-tiba kahwin. Tu lain. Ni cerita duduk dengan ayah. Lepas tu balik-balik. Petang tu balik. Pergi sehari je naik terbang. Petang tu balik elok-elok je. Padahal jadi bini orang lah. Macam
Macam mana cerita tu? Itu soalan yang perlu dipikir-fikirkan. Bukan nak jawab pun. Kita bukan masuk bab muamalat, munakahat. Kita masuk bab ibadah kan. Nanti masuk bab munakahat, nanti kita ulahlah sikit. Sekarang ni masih lagi, kita biar dulu. Tengok dulu orang jawab dulu, lepas tu baru kita ulahlah kemudian. Habis. Jadi itu tertib wali, penting. Mana boleh main langkah-langkah. Dan ada tertib lafzi. Tertib lafzi yang disebut sini. Dari segi lafaz tertib, pertama niat, lepas tu takbiratul ihram, berdiri dan sebagainya. Sedangkan disebut kat sini niat, takbiratul ihram, qiyam, Fatihah. Semua ni kena berdiri. Semua ni kena berdiri. Jadi sekarang ni tapi 1 2 3 4, yang pertama rukun sembahyang niat, yang kedua takbiratul ihram. Niat dulu ke? Dah niat dah, baru takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri, lepas tu baru berdiri. Tak, 4 ni, 4 dalam 1. Tu dia masuk kat sini, dia kata ni. Yang terkandung atas disertakan niat dengan takbiratul ihram. Dan beserta keduanya tadi dengan qiyam Fatihah. Jadi maksudnya, masuk tertib tak termasuk 4 ni. Itulah senang bahasa mudah. Tak termasuk 4. Iaitu niat, takbiratul ihram, qiyam Fatihah. Ini mana ada tertib. Kalau tertib tak sah lah, niat dulu baru takbir. Mana boleh? Takbir, niat kan dalam takbir. niat takbir, lepas tu baru berdiri. Mana boleh? Tapi kira 1 2 3, duduk nombor 3 berdiri tu. Jadi maksudnya 4 ni 1. 4 in 1, 1 in 4. 4. Jadi tak termasuk tertib yang tu. Sebab kalau kira daripada awal, kalau kita belik daripada awal, kalau betul-betul kita ikut tertib, jahanam. Sebab yang pertama, rukun sembahyang yang pertama niat. Lepas kita niat dah, okey dah niat, dah settle, tertibnya takbiratul ihram. Lepas tu yang ketiga, qiyam, berdiri. Baru berdiri. Allah, engkau takbir kat masa duduk. Iyalah, dia nombor 3 qiyam ni. Yang keempat, baca Fatihah. Baca Fatihah ketika berdiri. Tak apalah yang baca Fatihah tu. Tak, bukan maksud macam tu. Maksudnya 4 tadi, 4 dalam 1, 1 dalam 4. Okey, yang tu tak ada tertib. Itu dia panggil tertib lafzi. Sekadar nak kira aja. Tapi dia bukan tertib. Jangan buat tertib. Tiba-tiba lepas ni buat tertib. Itu satu. Yang kedua disebut kat sini, tasyahud, selawat, salam, duduk. Ini pun sama. Yang ini pun sama juga. 4 dalam 1, 1 dalam 4. Mana ada tertib-tertib macam tu. Okey. Dia panggil tertib lafzi. Itu tertib ni adalah tertib lafaz. Dan ada juga dalam ibadah kita lain, dia panggil tertib dalam bab wudu ada, dalam bab tayammum ada tertib, muka, tangan, kepala, kaki dan sebagainya. Itu tertib lah, tertib juga. Dan ada juga tertib sunat. Tertib sunat, contoh nak qada. Dah dulu ada tinggal semayang. 20 hari, sebulan, setahun tinggal semayang. Jadi sekarang nak qada. Nak qada tu dia panggil tertib sunat. Dengan maksud qada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Sunat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kita niat hari yang bila-bila dulu. Masa aku umur 16 tinggal semayang dulu. Lepas tu esok pula tu nak qada lagi. Qada subuh, lepas tu qada zuhur, asar, maghrib, isyak. Macam tu lah. Kalau dia qada subuh, qada zuhur, lepas tu dia makan-makan dulu, pergi kerja dulu. Lepas tu qada asar, lepas tu balik rumah dulu, tidur-tidur dulu. Macam tu lah maksudnya. Dari segi qada ikut tu. Supaya seolah-olah macam ni lah. Yang hari yang dia tinggal dulu, okey, 100 hari. Okey, hari pertama ni yang dia tinggal, dia pun semayang 5 secara berturut-turut. Okey, buang, ting, padam. Ada yang kedua pula, macam tu. Tapi kalau qada subuh, tetap juga dia seolah-olah tinggal semayang 100 hari. Walaupun dia dah qada yang subuh, tapi tak habis satu set. Satu set tak habis. Faham kan? Jadi sunat biar hilang satu, tring satu-satu. Nak satu-satu, kenalah semayang 5 untuk hilang 1 hari. Hilang 1 hari. Kalau buat subuh, tak hilang. Tetap juga tak semayang 1 hari. Cuma subuh, semayang dah qada. Lepas tu, zuhur, asar. Boleh. Tapi dia habis nanti sekaligus kan. Setelah habis, 100 hari habis sekaligus. Yang afdalnya, yang sunatnya, tertib sunat, satu. Dengan maksud, ikut turutan. Ikut turutan. Itu dia panggil tertib sunat. Tertib sunat qada. Saya saja nak bawa ke situ. Bab tertib ni. Kerana apa jadi macam tu sunat? Kerana pada mazhab lain wajib ikut tertib. Pada mazhab lain. Sama. Mazhab lain ada jika dia qada subuh tak sah. Qada dia tak sah. Zuhur qada mazhab lain. Sebagai meraihkan mazhab lain, mazhab Syafi'i jadi sunat ikut tu. Sebab tu kalau orang nak semayang, macam orang semayang tarawih, dia semayang qada kat belakang subuh kan.
mazhab Syafi'i okey, boleh terima. Cuma tak buat yang sunat tapi boleh terima. Mazhab lain tak terima. Iaitu dia kata tak boleh. Dia kena hilang satu hari, kena bayar sehari-sehari. Jangan bayar macam tu. Bayar subuh. Mazhab yang sebaik mazhab Syafi'i boleh. Nasib baik. Jadi boleh lah orang tarawih dia banyak tak qada subuh dulu tinggal, sembahyanglah subuh kat belakang qada. Boleh lah. Sebab apa nak kena sibuk time tarawih? Ada orang marah agak. Betul juga. Tok guru saya pun marah agak. Sibuk time orang tarawih dia tiba time tu nak qada. Marah. Betul lah, logik kan? Patut qada lah hari lain. Betul lah dari satu segi. Tok guru sendiri pun marah apa kata. Kadang-kadang kita kata ustaz tu ajar. Orang semain tarawih qada subuh sebab banyak qada tu. Dia kata sibuk semain tarawih lah. Qada lepas pada tu. Masalahnya lepas pada tu tidur. Kita tengok kita tahu aku ni nak buat kena ramai-ramai. Ramai-ramai ada semangat. Tak ramai tak ada semangat. Kalau qada 20 rakaat 20 rakaat pula. 20 semayang 20 rakaat lah. 20 rakaat maksudnya 2 banyak tu dapat cover subuh kalau niat qada subuh. Dan semangat ada. Semangat orang nak tengok tarawih, orangnya pasal lah dia qada. Jadi semangat tu ada. Kalau nak buat kat rumah tak boleh 20 rakaat boleh. Tiap-tiap hari tak boleh. Jadi kita ni saya dah sebut sebelum ni kan. Orang Islam ni, orang beriman ni bila dia ramai dia kuat. Dia memang ramai dia akan kuat. Kalau dia akan slow. Dari segi amal, dari segi semua segi. Dari segi kuasa membeli, ramai dia kena kuat. Tapi kalau seorang je tak kuat. Dari segi ibadah ramai je kuat. Nak sembahyang duha ramai dia kuat. Tapi kalau seorang nak sembahyang duha tak kuat. Macam tu lah. Orang Islam memang macam tu. Dia kena ramai baru cas tu ada. Cas jadi kuat. Jadi menggunakan semangat tadi tu untuk qada. Bagus lah. Tapi sebagian tok guru tak bagi. Bukan tak bagi. Dia kata sibuk apa orang nak tarawih. Lepas tu sembahyanglah qada. Tarawih sekali ni je. Betul juga. Tapi kita tahulah kita macam mana. Jadi qada lah. Qada sembahyang subuh. Ketika tarawih tu tak payahlah baca niat kuat-kuat. Cuma niat dalam hati je. Dan tak payahlah baca kunut. Nanti kan dia seorang baca kunut. Walaupun boleh nak baca kunut. Tapi malu jatuh maruah pula. Jadi nak baca kunut pun baca kunut pendek tanpa angkat tangan. Sami Allah al-mahamidah. Allahumma fili ya ghafur. Wa sallallahu. Sampai habis. Sempat lah. Lepas tu pergi sujud. Sampai sujud kepala kena lantai. Imam duduk antara sujud. Orang tak perasan pun. Apa dia panggil kunut pendek. Hilangkan makruh ataupun hilangkan meninggalkan sunat abaat yang disunatkan sujud sahwi tu dengan Allahumma fili ya ghafur wa sallallahu sampai habis. Okey, itu sikit berkaitan dengan tu. Dalam bab haji pun ada innas safa wal marwata min sya'airillah. Sahabat tanya Nabi, turun ayatnya. Ayat Quran tu innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah ni adalah syiar. Maka sahabat tanya, nak mulakan Safa Marwah ke Marwah Safa? Safa Marwah ke Marwah Safa? Sebab inna Safa wal Marwah dan wa tu atau dan bila Safa dan Marwah, bila dan dia tak memberi maksud betul apa? Yang mana dulu yang mana kemudian. Dia tak beri maksud dan ni kan. Dan tak memberi maksud yang mana dulu kan. Kalau kemudian baru memberi maksud kemudian dulu. Inna Safa thummal Marwah. Sesungguhnya Safa kemudian Marwah. Baru ada isyarat Safa dulu baru Marwah. Kalau dan tak ada, Ali dan Abu datang ke rumah. Mungkin Ali dan Abu datang ke rumah. Ali tu di tempat lain, Abu di tempat lain, kan? Tapi Ali dan Abu datang ke rumah. Ali dulu ke Abu dulu? Tak ada isyarat. Mungkin Ali datang dulu, mungkin Abu datang dulu, tapi dua-dua mesti datang. Sebab dia guna dan. Tapi kalau guna Ali kemudian Abu datang ke rumah. Mana dulu? Ali dulu. Dia ada isyarat thumma tu. Jadi inna Safa wal Marwah, sesungguhnya Safa dan Marwah tak ada isyarat mana dulu. Maka sahabat tanya, Nabi kata abda bima bada Allahu bih. Mulakanlah dengan apa yang Allah mulakan dulu. Allah mulakan inna Safa. Jadi Safa Marwah, jangan Marwah Safa. Yang itu yang dok buat tu. Itu dipanggil dalam bab haji. Dan ada juga tertib sunat dalam bab makan. Dalam bab makan, saya dah sebut baru ni dekat Salahuddin. Saya boleh share kat sini kot. Iaitu sunat makan buah dulu, baru makan nasi atau benda berat lah. Makan yang buah dulu. Kita orang Melayu makan buah las. Sebab tu kita panggil pencuci mulut.
Sebenarnya pencuci mulut tu dia last kan. Sebenarnya bukan, dia kena awal. Pembuka mulut, pembuka selera, pembuka mulut. Buah dulu. Mana ambil makan buah dulu ni? Semua akan jawab sunnah. Sunnah makan buah dulu. Baru tahu je. Saya ingat 30 tahun lepas tak ada makan buah dulu. Tak ada. Tu ingat balik. Baru 10 tahun lepas. Baru je. Buah dulu sunnah. Dulu tak ada. Orang Melayu semua dulu makan nasi dulu. Last sekali mana cuci mulut je? Bawa datang, tebikai apa semua. Jadi akhirnya dapat tahu punya sunnah Nabi makan buah dulu. Buah untuk pencernaan yang sempurna. Buah dulu baru makan yang berat. Kat mana ambil ni? Ambil sunnah lah. Tapi tertibnya ada dekat dalam surah Waqiah. Dalam surah Waqiah ayat 20 sampai 22. Surah Waqiah. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Waqiah. Salah surah lah. Okey, wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Cerita tentang dalam syurga, Waqiah syurga ajalah kan. Cerita pasal syurga aja dalam Waqiah tu. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Dan dalam syurga nanti dapat makan macam-macam. Dan Allah mulakan dengan wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Buah-buahan yang segar yang mereka boleh pilih. Lepas tu wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Barulah daging burung. Barulah makan daging burung dan apa yang mereka inginkan. Dengan maksud mana dulu? Buah dulu ke burung dulu? Buah dulu. Abda bima bada Allah bih. Mulakan dengan apa yang Allah mula. Allah mula sebut buah-buahan, makan buah dulu. Lepas tu makan burung. Burung tu maksud makanan berat lah. Nasi ke ayam burung lah. Lembu tu kira burung lah tu. Makanan berat. Lepas tu yang seterusnya apa? Wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain. Apa? Cari bidadari lah. Dah perut kenyang. Perut kenyang cari bidadari lah. Dalam Quran mula-mula makan buah, lepas tu makan benda berat, makan nasi apa, lepas tu wa hurun 'ain. Cari perempuan, cari bini. Kalau kat atas dunia cari perempuan lah, cari isteri lah. Maksudnya bila perut kenyang barulah selesa. Perut lapar jangan buat hal. Kerja nak marah je. Jadi biar perut kenyang. Macam itulah dia punya turutan. Dan lepas pada tu pakat-pakat cari bidadari. Okey, tertib afdal. Ini juga saya dah share sebelum ni juga. Kat sini belum share lagi. Paling afdal, tertib afdal sedekah. Sedekah yang paling afdal sekali sedekah dengan siapa? Paling afdal. Nombor 1 sedekah. Syria, Palestin, apa? Banjir Temeloh? Tak anjarak. Mana paling afdal? Paling afdal. Keluarga, anak isteri. Anak ke isteri? Dia anak isteri tak boleh, dia satu-satu. Anak dulu ke isteri dulu? Isteri? Tidak. Isteri duduk nombor 2. Isteri duduk nombor 2. Nombor 1 musuh. Afdal sedekah nombor 1 musuh. Musuh dia sedekah. Yang kalau sama-sama Islam, yang tak puas hati dengan dia lah, kita tak panggil musuh, kita panggil orang yang tak suka dia lah. Kalau orang Islam kita tak panggil musuh orang Islam. Dia tak suka, dia memang menyampah orang ni menyampah dia, bukan dia menyampah orang menyampah dia. Orang dia tak suka aku, betul. Orang Islam kita panggil dari istilahnya macam musuh dah juga. Tapi kita tak panggil musuh, orang tak suka dia. Tapi kalau orang kafir kita panggil musuh. Yang itu dulu. Siapa musuh kita? Yang tak suka kita, itu paling afdal sedekah. Dan itu paling susah sekali nak sedekah. Itu afdal, paling besar pahala. Dia memang selalu mengata kita tak suka, kita bagi. Dia rasa macam ni agak-agak. Ambil ni, buah. Beli buah tadi, teringat kat kau. Ambil. Singgah rumah, Assalamualaikum. Assalam. Siapa pula nak kena maki apa? Aku memang tak suka dia ni. Bagi sedekah. Itu paling afdal. Yang kedua baru isteri. Lepas tu anak belum balik. Lepas tu anak dah balik. Anak belum balik dulu, baru anak dah balik. Kemudian ibu bapa dia. Ibu bapa duduk situ. Adik-beradik. Kemudian seterusnya tertib dia fakir miskin. Tertib dia orang biasa. Ustaz. Bukan situ dah ustaznya. Orang alim, tok guru, ulama. Last sekali ulama. Tu tertib dah. Nak salih, saya boleh baca sekali lagi. Musuh, isteri, anak belum balik, anak dah balik, ibu bapa, adik-beradik, orang fakir miskin, orang biasa, ustaz, orang alim, tok guru, ulama. Maksudnya makin lama makin kurang afdal.
Ya ke macam tu? Ya, itu dari segi turutan umum. Tapi dia ada turutan yang mana duduk last ni, dia pergi depan balik nombor satu. Bila ada masalah lain, bila ada cerita lain, Tok Guru nak buka pondok, Tok Guru nak buka pondok, ramai budak-budak pondok semua. Jadi kat situ afdal balik bagi Tok Guru. Sebab bukan semata-mata Tok Guru, sebab dia ada nak menyebarkan agama dan sebagainya. Dia jadi nombor satu lah balik. Jadi nombor satu lah balik. Ibu bapa duduk nombor 5, nombor 4, nombor 5. Apa ibu bapa? Patut ibu bapa kena dahulu kan? Tak. Ibu bapa nombor 4, nombor 5 juga. Berapa? Nombor berapa ibu bapa tadi? Musuh isteri, anak belum balik, anak dah balik, ibu bapa duduk nombor 5. Kenapa ibu bapa nombor 5? Memang lah. Itulah ibu bapa. Tapi ada sebab lain tak? Dia dia miskin, dia susah. Jadi waktu tu duduk nombor 1 lah. Sebab ada cerita lain, ada unsur lain masuk, dia duduk depan lah. Ini secara umum. Ibu bapa dia jutawan, dia je ribuan. Waktu tu ibu bapa duduk nombor 5. Jangan sibuk nak bagi ibu bapa, bagi anak isteri tu dulu, kat situ dulu. Dia punya turutan. Ada turutan. Ibu dia walaupun jutawan, tapi senang terasa hati. Sikit-sikit terasa hati dengan anak. Waktu tu ibu duduk depan balik lah, nombor 1 balik. Bukan yang lain lah. Macam tu lah. Jadi maksudnya itu secara umum. Jika ada unsur-unsur lain masuk dekat situ, dia mungkin boleh jadi nombor 1. Itu dia panggil yang lain lah, yang lain masuk. Ulama datang untuk buka madrasah yang besar. Untuk bila masuk, anak-anak kita semua dapat belajar kat situ. Duduk nombor 1 lah. Padahal ulama nombor last kan. Tapi duduk nombor 1 sebab ada unsur lain. Yang saya cakap ni tak ada unsur apa-apa, sekadar biasa saja. Okey. Tertib itulah sedikit cerita pasal tertib. Tertib orang berdiri sakit, orang tak larat sembahyang kan. Tertib je berdiri, lepas tu duduk, mengiring, melentang, gerakkan mata, hati. Tu tertib dia. Wajib tu tertib tu. Doa iftitah, tertib doa iftitah. Tertib sunat, iaitu baca doa iftitah baru auzubillah, baru Fatihah. Tu tertib dia. Langgar tertib tak boleh dah. Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lupa pula baca doa iftitah. Allahu akbar kabira atau wajah tu tak boleh dah. Tak boleh dengan maksud tak dapat fadilat dah. Bacalah tak dapat fadilat dah. Sebab doa iftitah doa pembuka. Jadi kena baca masa buka. Kalau baca benda lain dulu, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allah, doa iftitah lupa baca. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama. Tak dapat dah fadilat. Sebab doa iftitah kena baca iftitah. Itu tertib dia. Cerita pasal tertib, itu tertib dia. Kalau dah langgar tertib, tak boleh dah. Tapi sunat lah. Nak baca lah. Tapi tak dapat dah fadilat. Sebab doa iftitah doa pembuka. Kena buat buka lah. Dan tertib juga, Fatihah dengan surah ada tertib juga. Iaitu baca Fatihah, lepas tu baca surah. Baca Fatihah, baca surah. Dia baca surah, baru baca Fatihah. Surah dapat pahala tak? Tak dapat. Jadi kalau dia baca surah, kemudian dia baca Fatihah, dia kena baca surah balik. Baru dapat yang surah itu. Sebab dia langgar tertib. Tapi tertib wajib kan? Tak, tertib sunat. Kalau wajib batal lah dia macam tu. Jadi tertib tu sedikit berkaitan dengan tertib lah. Perkara tertib. Tengok pukul apa sekejap. Sekejap, mana jam ni tak keluar pula. Okay, sikit lagi. Jadi tertib ada tertib rukun atas rukun perbuatan atas rukun perbuatan. Dalam sembahyang pula, kita masuk sembahyang. Yang terakhir ni kita masuk sembahyang. Iaitu dia sebelum rukuk dah sujud. Batal tertib tu. Kita dah tahu. Yang dahulukan, yang kemudian dikemudiankan, tiba-tiba dia tak rukuk lagi, dia dah sujud. Dia rukuk tak i'tidal terus sujud. Dia panggil dia tak ikut tertib perbuatan. Habis. Kita dah tahu itu simple. Senang. Kadang-kadang dari segi perkataan, maksudnya dia baca, saya sebut tadi lah, dia baca surah dulu baru baca Fatihah. Tak batal, tapi tak dapat fadilat. Okey, itu pun simple, tertib tu pun simple je. Apa lagi? Kemudian macam mana kalau meninggalkan tertib sebab lupa? Yang ni yang terakhir. Panjang juga bahas ni. Meninggalkan tertib kerana lupa. Dia lupa, dia tinggal tertib. Kemudian dia ingat. Kalau dia lupa terus, lupa sampai kiamat, habis lah cerita. Macam mana nak kira? Berdosa ke? Tak berdosa lah. Sampai kiamat dia lupa. Ini dia lupa, dia melanggar tertib kerana lupa. Okey? Kemudian dia ingat. Di tengah sembahyang dia ingat. Dia wajib kembali kepada yang dia lupa tadi. Dia wajib kembali kepada yang dia lupa. Kita ambil contoh. Dia sujud, dia lupa i'tidal, tapi jaranglah jadi macam tu. Buat jelah contoh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia tak i'tidal. Lepas tu duduk antara sujud,
sujud, teringat, aku terlupa i'tidal tadi. Dia kena kembali balik sebab dia langgar tertib. Tapi sebab dia lupa tak batal. Soalannya, nak kembali kat mana? Orang kata kembali ke rukuk kan, sebab dia tinggal kembali ke i'tidal kan? Tidak. Dia kena kembali kepada rukuk balik. Maksudnya dia kena tengok rukun sebelum. Sebab tu rukuk, sami Allahu liman hamidah. Dia rukuk, Allahu akbar. Maknanya dia tinggal i'tidal. Dia tak boleh pergi terus Allah lepas dia sujud, dia duduk antara sujud, dia sujud balik baru teringat, aku lupalah nak i'tidal tadi, dia terus bangun i'tidal. Tak boleh. Tak sah. Tak boleh. Tapi dia tinggal i'tidal, tak boleh. Dia kena pergi kat rukuk balik. Lepas tu sami Allahu liman hamidah. Satu sebelum. Sami Allahu liman hamidah, rukuk, sami Allahu hamidah, sujud dan teruskan. Maksud bila terlupa langgar tertib. Hukum ini terpakai hanya pada imam dan sembahyang seorang saja, munfarid saja. Imam terlupa, kalau imam dia tak terlupa bab rukuk macam tu, awal-awal lagi makmum tegur. Imam mungkin sujud sekali boleh jadi. Sujud sekali pernah jadi sujud sekali, dan imam lupa Fatihah sama juga. Lupa ataupun dia lupa Fatihah semua ataupun lupa Fatihah satu ayat. Saya dah cerita yang berlaku kat tempat saya dulu. Tempat dulu lah, sekarang saya orang Batu Hitam. Tempat saya rumah dulu kat Puncak Alam. Viral yang masuk metro. Masuk metro lah. Metro masuk tu. Dah cerita bab tu? Belum lagi kan? Tapi tahu tak cerita tu? Viral tu bulan Ramadan. Bulan Ramadan viral tu. Tempat saya tu, tapi bukan saya jadi imam, orang lain. Tapi tu rumah dulu. Sekarang ni orang Batu Hitam. Mana duduk mana-mana Puncak Alam ni. Batu Hitam lah, tepi depan pantai. Okey. Jadi dia terlupa Fatihah sama ada semua ataupun salah satu ayat, tak kisahlah. Kemudian dia rukuk. Bila dia rukuk, dia telah langgar tertib. Sebab tanpa Fatihah, tanpa sempurna Fatihah, tanpa baca Fatihah, dah rukuk, langgar tertib lah tu. Langgar tertib lah. Ataupun mungkin pernah jadi juga sujud sekali. Dia Allahu Akbar sujud, lepas tu dia terus bangun rakaat kedua, tak silap. Masa dia sujud yang pertama tu, dia ingat sujud yang kedua dah. Jadi dia tinggal duduk di antara dua sujud, dia tinggal sujud yang kedua dan dia terus bangun. Dia bangun kan? Dia tinggal tu. Kita ambil satu contoh dulu, yang Fatihah dulu, dia tinggal Fatihah. Yang saya sebut tadi, apabila dia sembahyang seorang ataupun dia jadi imam, kemudian dia terlupa baca Fatihah. Kita ambil dia lupa baca Fatihah. Mungkin tak bunyi dan sebagainya ataupun tinggal mana-mana ayat. Dia kena, bila dia sujud, dia teringat, aku tadi Fatihah tak baca. Dia terus bangun. Wajib dia terus bangun, berdiri untuk baca Fatihah. Sebab dia teringat masa dia sujud. Itu kalau dia lupa Fatihah. Tapi kalau dia teringat tu ketika dia sedang baca Fatihah rakaat yang seterusnya, dia tak perlu buat apa-apa. Sebab dia kena kembali kepada tempat dia lupa. Tempat dia lupa kat mana? Kat situ lah. Takkan nak gegan. Macam tu. Tak payah. Terus je. Kira halal je. Kira itulah tu. Kira ganti terus. Kalau dia tengah sujud yang kedua, teringat aku tak baca Fatihah, dia kena bangun. Sebab dia telah melanggar tertib, dia kena bangun terus. Imam dah sembahyang seorang, bangun terus, baca Fatihah, sambung balik. Baca Fatihah. Bukan sambung, baca daripada awal. Okey. Itu kalau sembahyang seorang dan jadi imam. Kalau makmum tak boleh. Makmum contoh, imam rukuk, dia pun rukuk. Kemudian dia pun teringat, dia tak baca Fatihah. Makmum tadi. Imam okey, makmum pula ni. Dia tak boleh bangun. Yang ni, makmum tak boleh. Yang hanya sembahyang seorang dan imam je. Terlupa Fatihah, sebenarnya bukan Fatihah. Mana-mana rukun je pun. Rukun sujud ke rukuk tak kisah. Kita ambil contoh Fatihah je, mudah sikit. Mana-mana rukun pun sama. Bila imam atau sembahyang seorang terlupa, terlanggar tertib, terlupa, kemudian ingat, bila ingat dia kena kembali balik tempat yang dia lupa tadi. Jika tempat yang dia lupa itulah yang dia ingat, maka itulah kita terus ganti tempat tu. Okey. Kalau jadi makmum, ketika dia dah rukuk, i'tidal, sujud baru teringat tak baca Fatihah, dia tak boleh kembali kepada seorang-seorang, tak boleh. Sebab dia makmum, kena ikut imam. Dan nanti dia kena tambah satu. Dia kena ikut je imam, nanti kena tambah satu. Yang ini orang salah faham. Dia sembahyang seorang jadi imam ke, dia terlupa baca. Biasa jadi sembahyang seorang, terlupa baca, terlupa ada sesuatu salah. Kemudian dia kata sembahyang je, nanti rakaat tu tak kira. Ada tak orang kata tu? Sembahyang dia terus, tadi lupa baca Fatihah lah masa sujud. Tak apa, duduk sujud, bangun. Yang tadi tu tak kira. Tak boleh, batal sembahyang dia.
Tak boleh, batal. Yang kena buat macam tu jadi jika jadi makmum, kena ikut imam je, nanti tambah satu. Jadi ketika tak sampai rukun yang dilupa lagi, dia kena kembali kepada rukun tu. Kalau dah sampai, kira tukar teruslah. Kira dalam otak je lah, tukar dalam otak je. Tukar dalam otak je. Itu kalau kalau makmum. Okey, habis dah bab tu. Dan bab yang saya sebut yang viral tu, yang memang masalah juga kalau orang tak belajar, memang masalah tu. Sebab ramai yang perasan. Waktu tu kan bulan Ramadan, semua ada, ustaz tazkirah semua ada, penuh. Jadi bila imam tak baca Fatihah, ataupun mungkin imam baca Fatihah tak terlupa ayat, dia lupa ayat apa gitu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim, kan? Dia tak ada ihdinas sirah, kan? Okey, yang depan tak perasan rasanya. Yang belakang perasan, semua perasan. Tapi semua ikut. Semua batal. Semua batal. Okey, macam mana nak buat tu? Imam langgar tertib. Imam dia tinggal tertib, iaitu tak baca Fatihah dah rukuk. Ataupun bahasa lain, baca Fatihah tapi tak sempurna. Samalah, tak baca lah tu. Baca Fatihah tak sempurna, tak baca, sama lah. Sama je tu. Okey, rukuk. Makmum tadi yang dia tahu ni, dia tak boleh rukuk. Dia rukuk dia batal. Tak boleh. Dia rukuk dia batal. Sebab imam langgar tertib. Tertib tu penting. Imam langgar tertib. Imam kan baca Fatihah, tak baca, tak sempurna. Ada yang tinggal. Ataupun tak baca langsung, dia tak boleh ikut. Kalau dia tak tahu, tak apa. Dia tahu, tak boleh ikut. Dia kena berdiri. Subhanallah, tak subhanallah tu nombor 2. Sebab ukur subhanallah sunat kan? Dah beritahu dah awal-awal. Jadi, biar je lah. Tapi dia kena tunggu. Imam i'tidal. Nak tunggu, nak tegur, silakan. Subhanallah, silakan. Kalau pandai. Kan? Kalau pandai lah, pandai cara tegur. Okay. Sujud, biar je. Tak boleh. Makmum tak boleh. Cara paling selamat, mufaraqah. Tu cara paling selamat. Tapi itu bukan cara paling afdal. Tidak. Tu tak afdal. Sebab sikit-sikit bercerai. Salah sikit bercerai. Cakap salah sikit. tinggal apa ni, geng. Dulu geng, salah sikit tinggal. Tak puati sikit tinggal. Mana boleh tu? Tak puati, lawan lah nanti. Tapi janganlah main tinggal macam tu. Mufaraqah, mana boleh? Jadi bila boleh tapi tak afdal. Boleh, itu paling selamat. Itu namanya penting diri sendiri. Janji aku selamat. Imam salah, kau asyik salah aja. Janji aku, macam tu kan. Okey. Rukuk, i'tidal, makmum tak boleh. Sebab makmum kata imam salah. Imam telah langgar tertib. Iaitu tak baca Fatihah tak sempurna, biar je. Sujud, bangun. Yang kedua, Allahu Akbar. Apa ni? Imam yang kedua. Kalau orang tegur, imam nak cakap apa? Rakaat pertama, Allahu Akbar, baca Fatihah waladdallin, amin, subhanallah. Kalau nak subhanallah, apa? Nak cakap apa? Subhanallah. Imam kata, aku ni baru rakaat pertama. Subhanallah apa bendanya? tak boleh. Sebenarnya cara tegur macam ni. Tegur dia, baca balik yang dia tak baca tu. Iyyakan ihdinas siratal mustaqim. Tu tegur dia, bukan subhanallah. Lepas tu dia tak peduli. Ihdinas siratal mustaqim. Tengah rukuk ni, masa tengah rukuk ni. Tak boleh lagi. Orang lain, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, baca Fatihah. Maliki yaumiddin, berhenti kejap kat situ. Nak bagi tahu kena baca Fatihah balik weh. Sebab dia dah rukuk, tak boleh dah. Sebab dah putus mualat. Ingat mualat, Fatihah wajib mualat, dah putus dah. Baca Fatihah. Oh, mungkin Fatihah aku silap kot. Dia akan bangun. Atau baca sampai waladdallin amin. Ni makmum kat belakang ni. Tolong dengan cara tu. Waladdallin amin. Dia dah rukuk ni, tak tahu nak buat apa ni. Akhir sekali dia akan bangun, dia akan baca Fatihah balik. Bukan subhanallah. Ni subhanallah. Pertama subhanallah benda. Okey. Lepas tu pening orang tu. Kadang-kadang penting lah. Kalau salah baca jangan tegur kalau subhanallah. Kalau salah baca, jangan. Ulang balik baca dia ataupun diam aja. Tak payah sibuk nak tegur. Okey. Kemudian rakaat dia rukuk dia yang tidak, biar nak baca mana. Dia pun naik rakaat yang kedua. Faham? Itu sebenarnya baru rakaat yang pertama dia. Imam. Makmum pun rakaat pertama, imam pun rakaat pertama. Tapi imam kata dia rakaat kedua. Dia pun macam Fatihah. Kali ni betul dah lah. Settle lah. Kemudian imam pun rukuk. Makmum ni lama berdiri. Menggigil kepala. Rukuk.
Okey. Rukuk yang pertama ke yang kedua? Yang pertama. Tapi imam kata aku yang kedua. Tapi dia salah. Itulah ikut. Ketika sujud yang kedua, sujud duduk tahiyat awal. Imam baca tahiyat awal, at-tahiyah. Makmum tahiyat awal apa? Baru satu rakaat. Bangun. Kalau makmum baca tahiyat awal, batal makmum. Kita ada bahas sebelum ni akan datang berkaitan dengan sunat keji, menyalahi. Imam tak kita ada bahas sebelum ni kat sini masa saya buat demo hari tu. Imam baca tahiyat, makmum tak boleh imam tak baca tahiyat, imam baca, makmum boleh tinggal kan? Imam baca, makmum boleh tinggal. Tak ada masalah. Malah dalam masalah ni memang wajib tinggal pun makmum. Dia tak boleh tahiyat kat situ sebab dia baru satu rakaat. Imam salah tapi dia tak tahu diri. Kalau nak subhanallah lagi, tadi dah subhanallah dah aku rakaat pertama. Aku tahiyat dia subhanallah pula. Apa benda ni? Apa benda orang ni kata ni? Ini orang main-main ke apa ni? Tahiyat at-tahiyatul mubarak. Memang betul pun kalau dia fikir, dia tertinggal mana-mana huruf ataupun ayat dalam Fatihah, dia takkan perasan. Sebenarnya dengan subhanallah tu, dia bacalah tahiyat awal. Makmum berdiri lama lagi, Allah, berdiri lagi. Tunggu. Lepas tu terus imam pun Allahu Akbar. Itu baru rakaat kedua imam. Makmum pun sama. Tapi dia kata 3, makmum kata imam kata 3. Dia pun baca diam. Bismillah. Kan? Sepatutnya kuat. Biar je lah. Makmum ni baca rukuk, tidak sujud. Makmum sepatutnya tahiyat awal. Tapi imam naik sebab dia kata rakaat keempat. Rakaat keempat dia naik Kalau ada yang subhanallah lagi terus lah. Subhanallah lagi. Ya Allah, subhanallah lagi. Kalau ada lah. Lepas tu tak payah dah faham dah ni. Tak boleh buat apa dah huraga dah ni. Makmum tahiyat. At-tahiyatul thayyibatu lillah. Tahiyat awal. Tapi imam naik. Dia kata rakaat keempat. Dia naik. Makmum tak boleh tahiyat kan? Tak boleh. Imam tinggalkan tahiyat. Makmum wajib tinggalkan tahiyat. Imam tahiyat, makmum boleh tinggal. Okay? Terus dia pun naik terus. Tak tahiyat apa awal lah. Jadi makmum rakaat ketiga, imam rakaat keempat. Dia kata, sedangkan imam rakaat ketiga baru. Tapi dia kata 4. Jadi turun. Tiba-tiba tahiyat akhir tak? Tahiyat akhir at-tahiyat. Makmum buat apa? Baru rakaat keempat. Subhanallah lagi. Memang. Subhanallah lagi. Lepas tu macam mana nak buat ni? Ni yang terakhir. Macam mana nak buat? Makmum tak payah buat apa-apa, biar je. Tunggu je imam bangun. Manalah tahu dia sedar diri lepas pada tu. Dia bangun. Tapi adakah imam akan sedar balik? Tak ada kan? Tak ada. Dia pun Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Barulah makmum ni boleh buat sesuatu. Dalam kitab Qaulul Tam, special sikit kitab ni. Dia bicara tentang dua perkara. Apabila imam dah bagi salam, adakah makmum ni putus dengan imam atau tidak? Secara umumnya putus lah. Dah imam bagi salam. Tidak. Dalam masalah tu tidak. Imam yang putus, imam yang betul. Bagi salam betul. Itu putus. Dia bagi salam yang betul. Macam imam bagi salam 4 rakaat bagi salam. Putus lah sebab salam betul. Itu salam betul tak? Salam tak betul sebab rakaat ketiga baru salam. Sepatutnya keempat. Jadi bila salam tu tak betul, dia tak keluar sembahyang lagi. Imam tu walaupun dia dah tengok apa benda tadi, tengok pun tak batal lagi. Dia tak batal sembahyang lagi. Dia masih dalam sembahyang. Jika makmum tadi baca Fatihah dan rukuk, batal makmum walaupun imam dah salam. Walaupun imam dah salam, dia tak boleh lagi sebab dia kena tunggu lagi, mengharapkan imam tadi bangun balik, tiba-tiba sambung masuk dalam sembahyang balik sebab imam tak batal. Sehinggalah imam buat perkara yang membatalkan. Apa dia perkara membatalkan? Dada paling. Okey, apa lagi? Cakap dekat mulut dia bukan perkataan sembahyang. Bukan perkataan sembahyang, lebih daripada 6 patah perkataan. Bila-bila kita akan cerita kenapa 6 patah tu. Kisah Zulyadain, sahabat Nabi yang tangan yang panjang tu, Zulyadain. 6 patah perkataan. Jadi imam kata astaghfirullah 2, hal azim 3, astaghfirullahal azim 3, 3 6 kan? Astaghfirullah dah 7 kan? Habis, barulah terus. Ataupun dia diam, tak buat apa-apa. Jam, loading. Aku nak buat apa ni? Aku nak buat apa? Dah bagi salam ni. Aku nak buat apa? Maka itu adalah kali terakhir nampak imam kat situ.
Tak tahu nak buat apa dah. Duduk diam. Duduk diam dia tu kadar berapa 2 minit tak silap. Tak silap lah 2 minit. Duduk diam. Kalau duduk diam tak cakap apa-apa. 2 minit ke? Dia kisah dia lebih kurang macam ni lah. Nabi pergi lepas habis sembahyang, bangun pergi ke satu penjuru, kemudian termenung. Sahabat cakap dengan dia lebih 2-3 patah perkataan. Nabi pun kata, oh ya ke? Tadi tak cukup rakaat. Nabi pun datang masuk sembahyang, sambung balik. Jarak tu berapa minit tu nak cakap waktu tu dalam mungkin seminit ke bawah seminit 30 saat ke macam tu lah kot. Yang itu kita kena bahas kemudian lah. Jarak masa tertentu lama, agak lama, maka barulah dia boleh teruskan sembahyang dia. Ataupun dia cakap lebih 6 patah perkataan. Ataupun dia buat perkara yang membatalkan. Pusing ke? Habis batal. Jika imam tu jika makmum tadi nak cepat, maksudnya dah salam dah, dia kena niat mufaraqah. Baru dia boleh rukuk. Dia boleh Fatihah tak apa baca, dia boleh rukuk tu. Fatihah tak ada masalah, bacalah bila-bila pun. Dia nak rukuk tu, dia kena niat mufaraqah. Kerana imam belum batal lagi. Tapi imam dah astagfirullahalazim 3 kali, dah batal, tak payah mufaraqah. Imam dah gerak sampai batal, kalau kita tengok batal, tak perlu mufaraqah dah. Tapi kalau risau, mufaraqah dengan imam. Sebab imam masih dalam sembahyang lagi. Itulah lebih kurang macam tu. Itulah penyelesaian dia. Bukannya akhir sekali di situ lepas macam tu tak ada orang tegur. Bila macam tu akhir sekali orang tegur esok hari. Esok tu baru tegur. Maka lepas pada sembahyang isyak tu, itu sembahyang isyak. Diorang sembahyang apa? Lepas sembahyang isyak sembahyang apa? Ramadan. Tarawih tak? Lepas tarawih witir tak? Witir. Apa syarat sah witir dengan syarat sah tarawih? Selepas solat isyak. Jadi semua tak sah tarawih. Semua tak sah sebab tak sah isyak, tak sah tarawih. Semua tak sah tarawih pada hari tu. Buat 20 orang tu. Jangan baca panjang lah. Habis. Pakat-pakat kena qada. Wallahu a'lam. Dah terlebih berapa minit. Tunggu dulu. Kita habis bab kita akan masuk sunat baik dan sunat hayah. Kalau ada soalan nanti SOP kan. Tapi rasa tak ada soalan kot. Jelas dah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la